Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah berita perdana maklumat sahih jenama dipercayai. Edisi hari ini Ahad 28 Jun 2020 bersama saya Fathil Hidayat Ghazali dan saya Farhatul Lasyati Osman. Berikut paparan-paparan utama malam ini. Lanjutan moratorium bersasar terpulang kepada penilaian bank, pandangan semua pihak diambil kira. Wad perubatan perempuan Hospital Sultanah Aminah terbakar, kesemua pesakit dan petugas selamat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menggesa pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi kerajaan supaya lebih proaktif turun ke lapangan bertemu dengan peniaga bagi mengambil tahu masalah mereka. Langkah ini bagi membantu mereka menjalankan semula perniagaan setelah terkesan akibat penularan COVID-19. Menurut beliau, sebelum ini peniaga dan pengusaha perlu merujuk kepada Majlis Daerah PBT atau Dewan-Dewan Perniagaan untuk berurusan. Bagaimanapun, budaya tersebut perlu diubah agar usaha kerajaan menjana semula ekonomi negara berjaya dilaksanakan. Beliau turut meminta supaya PBT dan agensi-agensi kerajaan supaya tidak menyekat atau menghalang peniaga beroperasi semula sepanjang PKPP. Ini termasuk memudahkan urusan membarui lesen. Tan Sri Muhyiddin membuat gesaan itu dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan selepas beliau menghadiri majlis perjumpaan bersama wakil peniaga dan industri daerah MUA di Pejabat Daerah MUA Johor. Pelanjutan tempoh moratorium bersasar terpulang kepada institusi perbankan untuk menentukannya. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berpendapat bank perlu mengkaji bantuan yang disasarkan. Namun bank tidak boleh dipaksa untuk berbuat demikian. Tapi in my view lah, ni my personal view lah, personal view saya lah ya, ialah kita perlu menolong orang yang yang perlu ditolong lah ya. Jadi because masa kita buat moratorium 6 bulan itu kita tolong semua orang, di mana it's automatic, you know, so everybody in this room whether you got salary ke you can still pay pun still dapat enjoy that benefit secara automatic ya. Jadi I think going forward maybe the best is to focus on targeted groups ya, yang mana yang memerlukan. Jelas beliau, pelanjutan moratorium bersasar akan diteliti oleh bank berdasarkan kes demi kes. Peminjam perlu menghubungi bank lebih awal jika mereka memerlukan penjadualan semula pembayaran balik pinjaman. Kerajaan memberi moratorium automatik selama 6 bulan bermula 1 April lalu dan tempoh moratorium akan berakhir pada 30 September ini. Dalam perkembangan sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, kerajaan perlu mendengar pandangan semua pihak berkepentingan terutama bank negara sebelum memutuskan pelanjutan tempoh moratorium bersasar. Jelas beliau, keutamaan ketika ini adalah untuk merancakkan kembali sektor ekonomi negara yang terjejas akibat COVID-19. Kita dah dengar semua pandangan daripada usahawan, kecil dan besar, daripada bank negara. Kita belum buat bersama tamat, tetapi umumnya setelah menimbangkan semuanya itu agak sukarlah untuk kita lanjutkan. Itu sebabnya keutamaan kita hari ini ialah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Bila ekonomi kembali pulih, sudah pasti keperluan untuk melanjutkan moratorium itu berkurang. Datuk Seri Mustafa menjelaskan perkara itu selepas merasmikan program menjana ekonomi digital at Jeli di Pusat Dakwah Pondok Moden Jeli, Kelantan. Keluaran dalam negara kasar KDNK tahun ini bergantung kepada cara kerajaan menangani COVID-19 untuk tempoh suku ketiga dan keempat. Selain itu, sebagai sebuah negara ekonomi terbuka, sekiranya ekonomi global menunjukkan pertumbuhan positif pada suku keempat, ia akan membantu ekonomi Malaysia secara langsung. Setakat ini, perkembangan positif dapat dilihat apabila pembukaan sektor-sektor ekonomi dilakukan secara berperingkat.
Yang pentingnya adakah keadaan fiskal kita kuat. Ya, keadaan fiskal kita pada masa ini selepas pengumuman bencana, unjurannya defisit fiskal akan naik. Ya, in between 5.8% hingga 6%. Tengku Datuk Seri Zafrul melakukan lawatan kerja di Ibu Pejabat Kumpulan Prasarana di Ibu Negara. Baru-baru ini, Tabung Keuangan Antarabangsa menyemak semula unjuran KDNK Malaysia menguncup 3.8% tahun ini berbanding penguncupan 1.7% yang diunjurkannya sebelum ini. Satu kejadian kebakaran berlaku di bangunan Wad Perubatan Perempuan 1 Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru kira-kira pukul 3 petang tadi. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba mengesahkan 24 pesakit di Wad terbabit berjaya dikeluarkan sebelum pihak bomba tiba di lokasi. 10 daripada 24 pesakit yang dipindahkan dibawa ke Hospital Permai Johor Bahru untuk meneruskan rawatan di sana. Kementerian Kesihatan kini menunggu laporan penuh Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk tindakan lanjut. Pesakit-pesakit yang berada dalam wad ini telah pun kita agihkan, dipindahkan ke wad-wad lain dan dapat diselamatkan dan tidak ada kematian. Kita pastikan bahawa pesakit-pesakit yang terlibat dalam kebakaran kecil ini kita pindahkan ke wad yang ada di dalam sekitar hospital. Sementara itu, Pengarah Bomba Johor Datuk Yahya Madis berkata kebakaran dipercayai melibatkan panel oksigen, vakum, butang loceng dan suis di salah sebuah katil di wad berkenaan. Kebakaran berjaya dikawal kira-kira 20 minit kemudian. Anggaran kerugian sedang disiasat. Dalam pada itu, Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Aman Rabu menerusi Facebook menyatakan pesakit dan waris yang dipindahkan ke lokasi adalah untuk sementara waktu. Manakala perkhidmatan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru HSA-JB tidak terjejas, masih diteruskan seperti biasa. 18 kes baharu COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kes positif sebanyak 8,634 kes. Tiada pertambahan kes kematian untuk 14 hari berturut-turut menjadikan jumlahnya kekal 121 kes atau 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 10 kes telah pulih dan dibenarkan discharge dengan jumlah kumulatif 8,318 atau 96.3% daripada jumlah keseluruhan. Sekaligus menjadikan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 hanya 195 kes. Daripada 18 kes baharu yang dilaporkan, 4 kes ialah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Ia melibatkan 3 warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara ini yang merupakan pemastautin atau dibenarkan masuk ke Malaysia atas urusan kerja. Manakala 14 kes penularan dalam negara, kesemuanya dalam kalangan bukan warga negara dan tiada kes melibatkan warga negara. Selain itu, hanya 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan alat bantuan pernafasan. Sehingga semalam, Kementerian Kesihatan telah membuat saringan COVID-19 terhadap lebih 60,000 orang bukan warga negara Malaysia. Daripada jumlah itu, 2,575 atau 4.3% adalah positif. Manakala lebih 57,000 atau 95.3% lagi negatif dan 282 atau 0.4% masih menunggu keputusan. Baik, berikut adalah status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri.
Sehingga kini terdapat hampir 5 juta pengguna telah berdaftar dengan aplikasi MySejahtera yang dilancarkan April lalu. Malah lebih 200 individu yang dijangkiti COVID-19 juga telah berjaya dikesan melalui aplikasi berkenaan. Aplikasi MySejahtera akan ditambah baik dari semasa ke semasa, khususnya dari aspek penggunaan dan penilaian tahap keselamatan. Itu antara intipati temuramah khas bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba oleh wartawan Mohan Chinasamy. Saksikan. Kementerian Kesihatan sebelum ini menyatakan bahawa hampir 500,000 orang mengakses aplikasi tersebut bagi mendapatkan maklumat berkenaan dengan perkembangan COVID-19 di negara. Namun begitu, ramai orang juga menyatakan bahawa aplikasi tersebut tidak berfungsi dengan baik, seperti memberikan info yang salah dan sebagainya. Sebagai contoh, kita boleh lihat sendiri review-review di Play Store. Terdapat hampir 1,000 orang yang memberikan komen berkenaan dengan aplikasi tersebut. Jadi bagaimana pihak kementerian akan mengatasi masalah aplikasi ini atau ada sebarang permasalahan yang timbul? Kalau berlaku pun pertindihan waktu download yang secara ramai, ini yang menyebabkan kesesakan kita berlaku di ataupun pemuat bila kita memuat turun aplikasi MySejahtera untuk COVID-19 ini. Untuk itu kita yakin pihak pengeluar ataupun pembina MySejahtera ini akan sentiasa upgrade ataupun memastikan bahawa kecukupan ruang untuk masyarakat yang ramai ini memuat turun aplikasi MySejahtera dalam peranti-peranti mereka ataupun daripada handphone ataupun telefon bimbit mereka ini. Aplikasi MySejahtera juga menjadi instrumen utama pelaksanaan program pengurangan risiko daerah DRRP supaya rakyat terutamanya dari kawasan luar bandar lebih memahami aspek kesedaran dalam memerangi wabak COVID-19. Ia juga menjadi salah satu usaha menjadikan kawasan luar bandar atau daerah kekal sebagai zon hijau. Kita juga ada SOP yang dibina yang memang diletakkan dalam aplikasi MySejahtera. Dan SOP ini sangat penting bagi kita kerana dengan adanya standard operating procedure inilah kita dapat mengetahui sama ada kita boleh melaksanakan perkara-perkara seperti yang kita laksana pada hari ini, iaitu PKP pemulihan. Jadi dengan PKP pemulihan kita pasti ada perkara yang boleh yang selama ini kita telah pun jadikan mereka sebagai negative list, tak boleh laksanakan, boleh laksanakan. Tambah beliau lagi, aplikasi MySejahtera juga turut menyediakan perkhidmatan bantuan berhenti merokok. Ia berikutan jumlah kes kematian disebabkan COVID-19 melibatkan individu yang merokok lebih tinggi berbanding bukan perokok, iaitu 17.6% berbanding 12.1%. Menerusi MySejahtera, perokok akan disalurkan dengan maklumat berkenaan perkhidmatan kaunseling secara dalam talian. Mohan Chinasamy, Berita RTM. Beralih ke perkembangan banjir, di Sabah setakat 7 malam, 10 daerah terlibat banjir dan menjejaskan 689 orang dari lebih 56 buah kampung. Jumlah itu meningkat berbanding 395 orang pada pukul 4 petang tadi. Daerah terlibat ialah Kota Belud, Kota Marudu, Penampang, Keningau, Pitas, Beaufort, Putatan, Papar, Tenom dan Tuaran. Sementara itu, laluan terputus di Jalan Bypass Kota Belud Kudat menyebabkan kira-kira 100 kenderaan terkandas sejak semalam. Tinjauan RTM, laluan berkenaan hanya boleh dilalui kenderaan pacuan 4 roda. Di Kampung Bakalau, Beaufort, sebuah rumah roboh akibat arus deras dalam kejadian kira-kira pukul 9.30 pagi. Pemilik rumah Nur Shalina Safa, 26 tahun, bagaimanapun selamat bersama seorang anak perempuannya yang berada di rumah ketika kejadian. Di rumah saya tiba-tiba runtuh, saya nggak mengapa, terus tiba-tiba dia terjatuh runtuh. Terdahulu ketika meninjau banjir di Penampang, Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal memberi jaminan bantuan makanan kepada penduduk terjejas akan disalurkan selain memastikan keselamatan penduduk terkawal. Kita minta supaya mereka jangan terjangkit dengan kolera ataupun penyakit-penyakit yang lain, dan ini perlu kita aktifkan, dan saya akan besok saya akan maklumkan
deactivate agensi jawatan kuasa tindakan bencana di peringkat pusat. Jawatan Kuasa Bencana Negeri peringkat pusat telah diaktifkan sebagai langkah proaktif untuk memantau keadaan dari semasa ke semasa. Banjir di Johor pula semakin pulih dengan jumlah penduduk terjejas terus berkurangan. Sehingga pukul 7 malam tadi, jumlah penduduk terjejas berkurangan kepada 129 orang melibatkan 35 keluarga berbanding 130 orang petang tadi. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vidyanathan berkata, 2 buah pusat pemindahan sementara PPS dibuka iaitu Sekolah Kebangsaan SK Orang Kaya Ali yang menempatkan 49 orang daripada 13 keluarga. Manakala 80 orang melibatkan 22 keluarga berada di PPS SK Seri Menanti. 3 sekeluarga dan seorang wanita iaitu tunang kepada salah seorang daripada mereka didakwa di Mahkamah Magistrate Alustar Kedah hari ini atas tuduhan mengedar dadah di Jalan Datuk Kumba pada 19 Jun lepas. Tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh setelah pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Syahida Abdul Rahim. Keluarga tersebut terdiri daripada 2 orang anak dan seorang ibu didakwa secara bersama mengedar dadah jenis heroin seberat 780.18 gram di bahu Jalan Batu 2, Jalan Datuk Kumba pada pukul 6 petang 19 Jun lepas. Mereka didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta Sama dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara seumur hidup. Jika tidak dihukum gantung, boleh dihukum tidak kurang 15 sebatan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Hamizah Mat Shah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Imej radar terkini menunjukkan cuaca adalah cerah di kebanyakan tempat di Semenanjung Malaysia kecuali hujan berseteribut petir di 1-2 tempat yang kini sedang tertumpu di bahagian pedalaman negeri Kedah dan juga negeri Perak. Diramalkan keadaan ini akan beransur reda dalam 1 sehingga ke 2 jam sahaja lagi. Di negeri Sabah, hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian Sandakan, Tawau, Pantai Barat dan juga pedalaman, manakala di negeri Sarawak, hujan renyai-renyai kini sedang tertumpu di bahagian Limbang, Kapit serta Sarike negeri Sarawak. Diramalkan keadaan ini juga akan beransur reda dalam sedikit masa lagi. Menjelang pagi esok, diramalkan hujan berseteribut petir di 1-2 tempat berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan perairan Selat Melaka Utara, termasuk di kawasan perairan negeri Kedah dan juga Perak, serta di kawasan pesisiran pantai bahagian Sandakan dan Tawau negeri Sabah. Manakala di lain-lain tempat di Semenanjung Malaysia, Sabah serta Sarawak pula diramalkan akan berada dalam keadaan cuaca yang cerah. Untuk tinjauan keadaan perairan di rantau negara, carta angin pada ketika ini menunjukkan angin yang merentasi rantau negara bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan yang sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh itu, buat masa ini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora di kawasan perairan rantau negara. Menerusi paparan imej satelit semasa pula, dapat diperhatikan kelompok awan aktif yang membawa hujan berseteribut petir kini tertumpu di utara Laut Cina Selatan, melibatkan kawasan perairan Samui, Condor, Reef North serta bahagian perairan di sekitar kawasan perairan Palawan dan Sulu. Diramalkan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Untuk maklumat cuaca yang terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum.
Menjelang pilihan raya kecil PRK Don Chini Pahang, calon Barisan Nasional BN Muhammad Syarim Muhammad Zain bersama jentera partinya melibatkandakan aktiviti kempen bertemu dengan pengundi. Ini kerana kawasan kempen meliputi perkampungan orang asli, tradisional dan beberapa gugusan Felda Chini. Jadual kempen Muhammad Syarim bermula dengan program sarapan pagi bersama warga Felda Chini 3 di restoran Murtabak Zaidi yang terkenal dalam kalangan penduduk setempat dan di daerah terdekat. Hadir sama pengerusi BN Pahang yang juga Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail bersama dengan jentera parti. Akan terus bergerak sehingga 3 hari bulan. Saya akan terus berjumpa dengan semua pengundi-pengundi di setiap tempat. Pada sebelah petang, beliau bersama Ketua UMNO Sembrong, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mengadakan lawatan di beberapa perkampungan orang asli di sekitar Chini. Muhammad Syarim turut mengambil kesempatan meninjau keadaan sekitar Tasik Chini dan merangka pelan pembangunan. 2 hari lepas, beliau berkata aktiviti kempennya meliputi 60% kawasan pengundi. Ya, sesungguhnya orang asli merupakan kelompok pengundi kedua terbesar bagi PRK Don Chini. Justru Ketua UMNO Sembrong, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, mahu jentera Barisan Nasional BN memberikan tumpuan khusus kepada kebajikan dan isu-isu dihadapi golongan tersebut. Orang asli daripada pengalaman saya di Sembrong lagi, memang merupakan mereka yang bukan saja setia tetapi mempunyai pendirian dan juga keperluan yang perlu diambil kira. Dan YB Ramli daripada Cameron Highlands memang rapat dengan saya, mendekati mereka secara dekat, dan kepimpinan di peringkat pekan pun saya tahu rapat dengan warga orang asli ni. Jadi hari ini saya turun sendiri untuk berkongsi pengalaman kita di Sembrong dan juga untuk menyatakan bahawa perjuangan kita untuk orang asli, masyarakat orang asli ni dah lama dah. Tak ada siapa lagi yang mungkin mempunyai track record yang membela masyarakat orang asli selainkan Barisan Nasional. Datuk Seri Hishamuddin menjelaskan perkara itu selepas melawat beberapa perkampungan orang asli di Chini. Pemilik berdaftar orang asli ialah 1,900 orang. Usaha menghapuskan nyamuk Aedes terus dipertingkat meskipun negara kini berdepan ancaman COVID-19. Hari ini program komunikasi untuk perubahan tingkah laku Kombi dilancarkan di daerah Kuala Langat, Selangor. Ikuti laporan wartawan Fahmi Zaidi. Membersih dan menghapuskan tempat berpotensi bagi pembiakan nyamuk Aedes, fokus Kombi. Pemeriksaan diadakan dari rumah ke rumah di Taman Seri Medan bagi memastikan tiada lagi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Program yang bermula pukul 8.30 pagi melibatkan 20 sukarelawan dan diketuai Pegawai Kesihatan Daerah Kuala Langat Dr. Wan Ahmad Razman. Program pada hari ini kita khususkan sebenarnya untuk melancarkan norma baru pencegahan denggi semasa PKPP lah. Jadi sebelum ni memang kalau ikutkan aktiviti yang biasa kita buat dalam Kombi adalah kita buat pemeriksaan pada rumah ke rumah, kita masuk ke rumah-rumah untuk lihat tempat-tempat pembiakan. Jadi kalau semasa PKPP ataupun masa kawalan pergerakan ni kita ada limitasi lah dari segi nak masuk rumah orang dan sebagainya. Selain memeriksa tempat berpotensi pembiakan nyamuk Aedes, sukarelawan Kombi juga memberi nasihat kepada penghuni rumah tentang cara pencegahan demam denggi. Turut serta pada program ini, pengerusi Kombi daerah Kuala Langat merangkap pengerusi Kombi Negeri Selangor Muhammad Nur Ahmad. Dua aktiviti yang terpenting sekali dalam Kombi, iaitu yang pertama ialah pemusnahan tempat-tempat pembiakan dalam rumah. Itu yang kita matlamat Kombi ialah tiap-tiap rumah nak menjadikan tiap-tiap rumah itu ada orang yang sentiasa peka untuk menjaga rumah dia bersih daripada denggi dan juga apa-apa bentuk virus seperti COVID-19 pun. Ya. Dan yang keduanya ialah untuk kita bersama dengan jawatankuasa untuk pergi ke buat SND luar ataupun cari dan musnah di tempat di bahagian-bahagian luar rumah untuk mengawal dan mengekang penularan wabak virus denggi itu.
Bagi penghuni rumah pula, kedatangan sukarelawan memberi dorongan untuk mereka memastikan rumah sentiasa bersih. Saya rasa saya banggalah atas pelawak-pelawak yang datang ni, kerana memberi kita galakan untuk bagi semangatlah untuk membersihkan kawasan-kawasan yang kata ada denggi kan. Rumah kami memang ayah dengan mak dia akan hari-hari akan bersihkan kawasan dan sebulan sekali akan letak airbag dalam setiap tempat yang diperlukan. Luangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit seminggu untuk kita mencari dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ini kerana nyamuk Aedes mampu membiak dalam populasi yang banyak hanya dalam tempoh masa yang singkat. Sama-sama kita perangi Aedes. Ingat, tiada Aedes, tiada denggi. Fahmi Zaidi, Berita RTM. 7 suspek yang dipercayai menculik dan membunuh seorang ahli perniagaan yang mayatnya ditemukan di kawasan Beluka di Batu 27 Jalan Rawang, Bestari Jaya semalam telah direman bagi membantu siasatan. Salah seorang suspek ialah rakan baik mangsa bergelar Datuk. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Polis Selangor, kesemua mereka berusia antara 20 hingga 56 tahun dipercayai menculik mangsa ketika sedang berjoging bersendirian 10 Jun lalu. Hasil soal siasat membawa kepada penemuan mayat yang sudah hampir reput dipercayai ahli perniagaan yang bergelar Datuk itu. Polis turut meminta bantuan orang ramai supaya memberikan maklumat mengenai seorang individu yang dikehendaki untuk membantu siasatan. Individu tersebut dikenali sebagai Sheikh Ismail Sheikh Hassan atau gelarannya EL dengan nombor kad pengenalan 940804 105351. Alamat terakhir beliau di nombor J329 Apartmen Teratai, Bukit Beruntung, MK Land, Rawang, Selangor. Pihak negara bakal berdepan masalah mengekang jenayah rentas sempadan dan pencerobohan pendatang asing tanpa izin parti sekiranya pasukan penguatkuasa tidak dibekalkan dengan aset yang canggih untuk tujuan berkenaan. Di perairan negara misalnya masih ada aset berusia 30 tahun digerakkan oleh pasukan polis marin PPM. Keadaan tersebut boleh mengakibatkan operasi terbantut ekoran bot yang digunakan untuk mengejar penjenayah mengalami kerosakan di tengah laut. Menurut Timbalan Komandan Pasukan Polis Marin Wilayah 1 Pulau Pinang, Superintendent Syopri Saad, pergantian aset sedia ada dengan bot laju berteknologi tinggi amat perlu memandangkan 60% bot PPM telah beroperasi lebih 10 tahun. Yang segelintirnya menggunakan enjin berkuasa tinggi. Jadi kita memerlukan bot-bot yang canggih sebegitu untuk menangani ataupun memintas bot-bot tersebut. Di samping itu bot-bot ronda Polis Marin juga tidak mempunyai radar yang canggih untuk mengesan pesalah-pesalah. Polis Diraja Malaysia PDRM merupakan salah satu daripada 19 jabatan dan agensi di bawah NTF yang ditubuhkan pada Mei tahun ini. Menerusi NTF, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mengaktifkan Op Benteng untuk mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolosi parti pada masa sama menyekat penularan wabak COVID-19. Dan juga dari sudut keanggotaan ni kita memang sudah tidak ada lama tidak ada perjawatan baru dengan keadaan yang keluar masuk orang yang berpencen tiada ganti, jadi menyebabkan kita kekurangan anggota untuk melaksanakan tugas ni. Jadi untuk mengatasi masalah ni kita di pihak PDRM menggunakan bersama dengan elemen-elemen PDRM yang lain, contohnya PJA akan membuat coverage di pesisir-pesisir pantai. Manakala unit udara polis misalnya menjadi mata kepada PPM lah untuk meninjau, seterusnya melaporlah untuk tindakan berikutnya. Peratus kebarangkalian parti menyusup masuk ke negara ini melalui laut adalah sangat tinggi. Berikutan sempadan perairan negara hanya 2.5 batu nautika dengan pulau di sempadan Thailand. Antaranya Pulau Tarutau, Koh Lipe dan Pulau Koh Adang.
Pulau-pulau berkenaan juga dipercayai menjadi tempat golongan terbabit berselindung sebelum menceroboh masuk ke Malaysia. Terbaharu, 269 parti etnik Rohingya ditahan pihak berkuasa di perairan Langkawi pada 8 Jun lalu. Sebanyak 10,910 tabika dan 520 taska di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS akan beroperasi bermula 1 Julai ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata seramai 220,000 kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun akan kembali semula ke tabika dan 9,500 kanak-kanak berusia 2 hingga 4 tahun di taska. Selain itu, kira-kira 11,000 tenaga pengajar KEMAS akan memulakan sesi pengajaran dan pengasuhan. Saya akan bincang dengan ketua siswa dan ketua pengarah KEMAS, Yazid, untuk melihat keseluruhannya. Pada waktu yang sama kita nak tengok juga industri yang memberi perkhidmatan tabika dan taska yang swasta. Okay? Bagaimana mereka, wajarkah mereka diberi bantuan? Walaupun pada dasarnya dah ada bantuan-bantuan yang lain. Menurut Datuk Dr. Abdul Latif lagi, tabika dan taska KEMAS akan mematuhi garis panduan normal baharu sepanjang beroperasi. Beliau ditemui selepas meraihkan sukarelawan penyediaan PPE KEMAS negeri dalam satu majlis ringkas di Mersing, Johor. Penarapan Malaysia kekal di tahap A oleh S&P Global Ratings S&P baru-baru ini mencerminkan keutuhan ekonomi negara. Walaupun dunia secara ekonominya terjejas teruk akibat COVID-19, Malaysia mempunyai kelebihan berbanding negara lain dalam mendepani impak negatif penularannya. Penganalisis ekonomi Universiti Kuala Lumpur UniKL, Profesor Madya Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, unjuran berkenaan didorong langkah pantas kerajaan memperkenalkan pakej ransangan dan pemulihan ekonomi negara. Tidak perlu dinafikan perbelanjaan negara akan mengalami defisit daripada 3% kepada 6% untuk menangani krisis ekonomi ini. Namun kita tak perlu meminjam daripada negara luar ataupun dari IMF, hanya melalui sistem kewangan kita sendiri. Cara Malaysia sendiri mengawal penularan COVID-19 ini secara tak langsung yang menyebabkan ekonomi kita cepat dibuka. Beliau turut mencadangkan agar kerajaan perlu segera membuat pelan jangka pertengahan dan jangka panjang bagi menjana semula daya ketahanan ekonomi Malaysia di masa hadapan. Penganjuran semua majlis sosial yang dibenarkan mulai 1 Julai ini amat melegakan pemain industri berkaitan, tidak terkecuali Menara Kuala Lumpur yang sering menjadi lokasi pilihan ramai untuk pelbagai majlis sosial seperti majlis perkahwinan dan majlis makan malam. Saya amat bersyukurlah dari pihak untuk pihak MKL Menara Kuala Lumpur, selepas mendapat kelonggaran tersebut kita dah mula beroperasi dan selepas itu kita boleh melakukan pakej-pakej yang terutamanya macam kenduri, kendara, kita masih boleh menerima dah permintaan-permintaan tersebut. Syarat majlis sosial perlu dihadkan antara 3 hingga 5 jam sahaja, tidak menjadi masalah kepada Menara KL. Begitu juga dengan SOP lain yang ditetapkan kerajaan demi menjamin keselamatan individu yang hadir. Promosi kenduri kahwin dan perkahwinan, kami memang kalau mengalu-alukan, tapi kami masih ingin mengikuti SOP yang diberikan oleh kerajaan.
Bagi memastikan pengguna dan perusahaan kecil sederhana PKS sentiasa berdaya saing di pasaran terbuka, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM akan mengadakan kajian pola tingkah laku usahawan PKS dan tabiat orang ramai menguruskan sumber keuangan untuk berbelanja. Bagi tujuan itu, usaha tersebut dijayakan bersama SME Bank menerusi satu memorandum persefahaman MOU yang telah dimeterai. Menerusi kenyataan Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, MOU ditandatangani bersama Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank, Arya Putra Ismail. Kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembudayaan analisis statistik dalam penyelidikan industri pelbagai bidang, terutamanya berkaitan PKS. Pertumbuhan PKS yang berjaya akan memastikan penggunaan sumber dengan cekap, mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan, tabungan dan pelaburan domestik selain meningkatkan bilangan usahawan tempatan dan memastikan pengagihan kekayaan secara lebih adil. Seramai 33,000 usahawan mendapat manfaat skim pembiayaan pemulihan perniagaan sektor mikro CBRM yang diperkenal Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui Tekun Nasional. Peruntukan RM200 juta itu merupakan pakej ransangan ekonomi rakyat prihatin-prihatin yang memberikan kelulusan segera kepada pemohon serta tidak mempunyai kadar faedah dan tempoh bayaran balik selepas 6 bulan. Pengusaha Bantal Kekabu Yusniza Yusof antara usahawan mikro yang menerima skim CBRM yang disediakan kerajaan itu sebagai suntikan modal mengembangkan perniagaannya. Pada pendapat saya, pembiayaan mikrokredit penjana ini merupakan salah satu langkah proaktif daripada pihak kerajaan dalam membantu usahawan mikro seperti saya dalam memastikan kelangsungan perniagaan saya semasa masalah pandemik ini. Pembiayaan ini saya gunakan sebaiknya untuk membaik pulih kembali perniagaan saya agar dapat beroperasi seperti biasa. Bagi pengarah Streamtech Industrial Berhad, Aaron Inbaraj, semasa PKP segala kegiatan kejuruteraan mekanikal dan elektrik tergendala dan menjejaskan rezeki 15 tetangganya. Bantuan CBRM itu telah membantu kami untuk membayar gaji pekerja kami pada masa yang terdesak itu. Saya nak berterima kasih kepada Tekun Nasional kerana bantuan ini tiba pada saat-saat yang begitu terdesak dan saya menyatakan terima kasih sekali lagi untuk bantuan ini. Terima kasih. Ada cerita tentang podium dan program untuk pelapis kebangsaan. Jadi, baik. Untuk perinciannya kita akan bersama Syairul Islam dalam segmen Sukan. Silakan. Syairul. KBS beri lampu hijau kepada MSN. Terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua atlet program podium dan program pelapis kebangsaan kini boleh bersiap sedia susulan kebenaran untuk berlatih di Majlis Sukan Negara MSN secara berperingkat bermula 5 Julai ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Naina American telah memberi persetujuan kepada MSN untuk memulakan semula latihan harian sepenuh masa bagi semua atlet di bawah program berkenaan. Bagaimanapun, MSN perlu mematuhi semua prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Sebelum ini, hanya 57 atlet elit di bawah program Road to Tokyo RTT diberikan kebenaran untuk berlatih bermula 1 hingga 30 Jun ini secara kuarantin dengan SOP yang ketat. Selepas semua latihan RTT berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah besar setakat ini, ia meyakinkan KBS, MSN dan Institut Sukan Negara ISN untuk membuka ruang kepada lebih ramai atlet kembali meneruskan latihan di MSN. Semua atlet berkenaan dihantar pulang sejak perintah kawalan pergerakan PKP dikuatkuasakan 18 Mac lepas.
Berikutan itu, seramai 539 atlet dan 142 jurulatih di bawah program RTT, podium dan pelapis kebangsaan akan dipanggil balik untuk menjalani latihan harian secara sepenuh masa di pusat latihan yang ditetapkan. 135 atlet para dan 31 jurulatih daripada program RTT dan podium juga diminta melapor diri pada 5 Julai ini. Jentera skuad The Red Warriors TRW masih menunggu isyarat daripada Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA untuk kembali menjalani latihan di Padang. Ini kerana KAFA sedang menguruskan dokumen yang diperlukan Liga Bola Sepak Malaysia MFL bagi tujuan latihan pasukan. Menurut jurulatih Kelantan Yusri Celah, pasukannya dijangka memulakan latihan bulan depan berikutan banyak pasukan yang bersaing dalam Liga M telah diberikan kebenaran oleh MFL dan Majlis Keselamatan Negara MKN untuk menjalani latihan di Padang dengan SOP yang ketat. MKN memberikan kebenaran untuk pasukan bola sepak memulakan latihan bermula 15 Jun lepas mengikut SOP ditetapkan. Khamis lalu, Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan berkata, 16 pasukan Liga M masing-masing 8 pasukan Liga Super dan Liga Premier mendapat kelulusan daripada MFL untuk mengadakan sesi latihan fasa pertama. Sementara itu, KAFA terus bernasib malang apabila Presidennya Datuk Wan Abdul Rahim Wan Abdullah dan timbalannya Datuk Seri Afandi Hamzah direhatkan buat sementara waktu daripada menguruskan persatuan itu yang tenat dengan pelbagai isu khususnya hutang dan kewangan. Perkara itu dimaklumkan oleh Datuk Seri Afandi sendiri selepas mesyuarat Esko Persatuan itu di Wisma KAFA di Kubang Kerian. Datuk Seri Afandi berkata naib Presiden KAFA Datuk Syahri Mat Husin dilantik sebagai pemangku tugas Presiden persatuan itu berkuat kuasa hari ini. Katanya keputusan itu dipersetujui Esko KAFA dan ia dibuat bagi memberi laluan kepada perubahan struktur persatuan buat sementara waktu. Datuk Syahri akan menguruskan KAFA sehingga satu tempoh yang bakal ditetapkan kemudian. Sementara itu, bagi skuad hoki wanita kebangsaan pula, mereka perlu menunggu hingga hujung Julai depan bagi memulakan sesi latihan biarpun skuad lelaki bakal turun padang menjalani latihan tanpa kontak bermula Rabu ini. Konfederasi Hoki Malaysia KHM mahu terlebih dahulu menyelesaikan proses pemilihan ketua jurulatih baharu The Malaysian Tigers yang sepatutnya selesai April lalu. Timbalan Presiden KHM Profesor Dr. S. Shamala yakin proses memilih jurulatih yang terkendala ekoran pandemik COVID-19 sejak Mac dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan lagi apabila pihaknya menyambung balik proses temuduga minggu depan. Tambahnya, jurulatih memainkan peranan penting dalam pemilihan pemain dan perancangan pasukan bagi tempoh 4 hingga 8 tahun. Buat masa ini, KHM masih belum menemuduga 12 calon dari luar negara. Manakala bagi calon tempatan pula, temuduga 10 daripada 11 calon telah selesai. Jawatan pengendali pasukan yang menduduki ranking ke-20 dunia itu menjadi kosong apabila kontrak Muhammad Dharma Raj Abdullah tamat pada 31 Disember tahun lalu. Jurulatih para olahraga negara R. Jagannathan mahu anak buahnya memperbaiki ranking sebelum Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo dijadual berlangsung tahun depan. Sasaran diletakkan agar mereka sekurang-kurangnya mara ke separuh akhir bagi kejohanan Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa IPC tahun depan. Ketika ini, 6 atlet para menyertai kem Road to Tokyo. Ia membabitkan Siti Nur Iyasah Muhammad Arifin, Siti Nuryadah Ismail, Muhammad Alif Muhammad Awi, Muhammad Afiq Muhammad Ali, Zulkifli Abdullah dan Nasharuddin Muhammad. Jelas Jagannathan 3 daripadanya berpotensi untuk layak, namun mereka perlu memperbaiki kedudukan dalam ranking dunia bagi memastikan slot ke Tokyo terjamin. Tahun depan harap IPC competition lebih ambil bahagian just for the ranking purpose lah. I putting myself at quite high standard. Kita letak high ranking. Semi-finalist. So Buddha pun akan training semangat. Setakat ini 4 atlet para yang sudah layak iaitu Muhammad Rizwan Muhammad Puzi, Muhammad Ziad Zulkifli, Abdul Latif Romli serta Jonathan Wong Kargi. Beliau ditemui pada sesi latihan di Stadium Mini Majlis Sukan Negara Bukit Jalil.
Saudara, sekian paparan sukan untuk malam ini. Saya Syarul Islam. Kita teruskan dalam segmen hashtag bersama Fatil dan juga Farhatul. Silakan. Pulau Jerejak seluas 362 hektar kini menjadi antara tarikan pelancong di Pulau Pinang. Selain menjadi lokasi unik bagi kaki selfie, pengunjung turut boleh bermalam di resort dan chalet yang terdapat di situ. Pengunjung yang pertama kali ke Pulau Jerejak rata-ratanya terkejut dengan transformasi pulau itu yang dahulunya merupakan tempat pengasingan pesakit kusta dan TB serta pusat tahanan. Baik, ini pula kisah sebuah badan kebajikan haiwan, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSCPA, yang berpangkalan di Britain menyatakan kebimbangan berikutan kelahiran kira-kira 84,000 ekor anak kucing pada musim panas nanti. Ini berikutan dalam tempoh perintah berkurung kucing jalanan dan kucing peliharaan tidak dapat dihantar ke veterina untuk dikasi, dan berikutan itulah situasi tersebut NGO haiwan menggesa kerajaan dan orang ramai agak prihatin dengan memberikan belas ihsan kepada haiwan comel tersebut. Dan ini pula satu lagi cerita seperti adegan cameo seorang budak lelaki mencuri tumpuan apabila bersemangat menyanyikan lagu Seroja dendangan kumpulan rock legenda Search sambil bermain drum. Lalu di penghujung rakaman menyaksikan kemunculan seorang kanak-kanak lelaki sedang menaiki basikal selepas menyedari keriuhan itu. Individu yang membuat rakaman tersebut, Muhammad Fakrul Razi Zamri, tidak menyangka paparan yang dikongsikan itu menjadi tular. Ya, komposer muzik khususnya bagi irama hip-hop DJ Fast mahu memasarkan lagu-lagu ciptaan beliau dalam bentuk komersial bagi tujuan perniagaan. Menurut beliau, muzik hip-hop dan trap dapat dijadikan jingle sesuatu produk untuk meluaskan sasaran audien. DJ Fast atau nama sebenarnya Fazwa Di Atahir Amir, Farid Smith Amir, mahu menggalakkan peniaga menggunakan pendekatan audio marketing kerana lebih mudah diterima pelbagai peringkat umur dan golongan. Saya baru buka company baru, nama dia Mixology Media, di mana kami membuat lagu-lagu untuk founder business. Kan kita kan selalu buat lagu yang pop yang macam hit song kan. Jadi founder business ni memerlukan lagu-lagu untuk produk mereka untuk jual brand mereka ke next level. Jadi mereka perlukan lagu. Jadi itu yang saya fokus sekarang. Rahsia menguasai pelanggan turut dikongsi DJ Fast menerusi buku keluarannya Mixology tahun lalu bertajuk Lagu Pukau. Sebelum ini beliau bersama Azik Beats, popular dengan lagu Mengantuknya Mumia yang tular di media sosial. Hasil kolaborasi bersama dengan Didi and Friends itu nyata dapat menarik minat warga maya, sama ada kanak-kanak ataupun orang dewasa. Ya, sumbangan RM3,000 disalurkan Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air YKAT kepada bekas komposer terkenal Datuk Uyau Jin, 82 tahun yang menghidap Alzheimer sejak 2016 lagi. Ya, selain sumbangan YKAT, pengerusinya Datuk DJ Dave memaklumkan beberapa pemegang amanah turut menghulurkan bantuan peribadi kepada keluarga Datuk Uy. Datang untuk mengunjungi beliau dulu dan pernah memberi bantuan. Tapi bila kita dapat tahu beliau ini memerlukan pembedahan, dan untuk pembedahan memang sukar dapatkan duit begitu banyak sekaligus. Tetapi alhamdulillah dia dapat berkumpul 100,000 sekaligus. Sementara itu, isteri Datuk Uy, Datin Khaw Lian Ki, menghargai sumbangan YKAT serta pihak lain yang prihatin membantu mereka sekeluarga. Ini hari mau cakap, saya terima kasih LTM, TV3 and a lot for Datuk Tan Sri. I cannot cakap semua orang and our the church, the mudas, the Roman Catholic Church also, a lot of people help us. So this 3 tahun, every day we pass, we quite peaceful and relaxed.
Datuk Ui pernah menghasilkan beberapa lagu untuk penyanyi popular tanah air, antaranya Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, Datuk M. Nasir dan Rahimah Rahim sebelum disahkan menghidap Alzheimer. Ya, paparan itu menutup berita perdana edisi hari ini Ahad 28 Jun 2020. Pastikan anda terus kekal bersama wajah dan format baharu semua buletin kami di jenama media yang boleh katakan dipercayai ini dan kekal bersama dengan kami yang sahih di Berita RTM. Betul. Jangan lupa patuhi SOP, jaga kesihatan dan sentiasa gunakan cencair pembasmi kuman bagi mencegah COVID-19. Assalamualaikum. Salam sejahtera.